Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar cikgu? Cikgu doakan pelajar semua dalam keadaan sihat sejahtera dan dipermudahkan segala urusan. Masih ingatkah pelajar-pelajar cikgu tentang tajuk perbincangan kita pada sebelum ini? Itu dalam bab 5, kita telah membincangkan tentang tajuk sistem ahli. Masih ingat tak? Apakah yang dimaksudkan dengan sistem ahli? Okey, ciri-ciri sistem ahli dan kepentingan sistem ahli. Baik, untuk pertemuan kita pada kali ini, kita akan teruskan tajuk daripada bab 5, iaitu kita akan membincangkan tentang tajuk pakatan murni. Okey, pakatan murni. Baik, dan di akhir nanti, di akhir sesi pembelajaran kita pada kali ini, diharapkan pelajar akan mendapat 4 perkara, iaitu yang pertama, menyatakan maksud pakatan murni. Okey, konsep, kadang-kadang dia guna istilah konsep. Maksud konsep pakatan murni. Yang kedua, okey, menjelaskan pakatan murni praperikatan. Okey, praperikatan. Mungkin pelajar tak faham di sini konsep praperikatan. Maksud praperikatan ini maksudnya sebelum wujudnya parti perikatan secara rasmi. Yang ketiga, kita akan membincangkan tentang pilihan raya bandaran negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan 1955 dan menghuraikan usaha parti perikatan dan pakatan murni ke arah kemerdekaan tanah Melayu. Seterusnya, kita melihat apakah yang dimaksud dengan pakatan murni. Pakatan murni. Baik, pakatan murni adalah usaha semua kaum menghasilkan satu kerjasama melalui tolak ansur politik, melalui rundingan. So, di kata kunci di sini yang pelajar perlu kuasai ialah usaha semua kaum, kerjasama semua kaum dan tolak ansur melalui rundingan. So, 3 kata kunci yang utama iaitu usaha semua kaum, menghasilkan kerjasama dan tolak ansur melalui rundingan. Seterusnya, apakah maksud pakatan murni juga ialah semua kaum, kerana semua kaum mempunyai tuntutan dan masalah tersendiri. Pakatan murni merupakan jalan penyelesaian untuk menyatu padukan penduduk di tanah Melayu yang berbilang kaum. Seterusnya, kita akan lihat tajuk yang berikutnya ialah pakatan murni praperikatan. Maksudnya, apakah usaha-usaha yang telah dijalankan untuk mewujudkan pakatan murni praperikatan. Antaranya, yang pertama kita boleh melihat di sini, yang pertama, penumbuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun dikenali sebagai CLC. Yang kedua, pembukaan keahlian UMNO kepada orang bukan Melayu. Ketiga, menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya. Keempat, menubuhkan persidangan kebangsaan. Dan yang kelima, menganjurkan konvensyen kebangsaan. Seterusnya, kita melihat yang pertama, kita ambil soalan yang mudah dulu. Jelaskan secara ringkas tentang penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun CLC. Jawatan kuasa hubungan antara kaum ini telah ditubuhkan pada Januari 1949 di Pulau Pinang dan dianggotai oleh orang Melayu dan Cina. Orang Melayu bernaung di bawah pertubuhan UMNO dan orang Cina bernaung di bawah pertubuhan MCA. Seterusnya kita lihat apakah kepentingan pakatan murni ke arah pembinaan negara dan bangsa Malaysia. Seperti mana yang kita telah bincangkan cara untuk menjawab soalan ini cikgu bagi sikit tips untuk menjawab soalan. So, ingat pelajar sekalian cara dia. So, kita hanya buang yang ini saja. Kita mulakan dengan pangkal soalan. Ada setengah konsep guru pakai pangkal ayat, kepala ayat kan. So, kita buatlah cikgu gunakan istilah pangkal soalan, iaitu kepentingan pakatan murni ke arah pembinaan negara dan bangsa Malaysia ialah sebagai permulaan kerjasama kaum dan perubahan, menunjukkan perubahan dasar UMNO.
Ini kerana UMNO sanggup berunding dengan kaum lain. Selain daripada itu, ia merupakan satu pendekatan, pendekatan baru dalam era politik, di tanah Melayu. Seterusnya, kita tengok apakah usaha-usaha yang disetujui oleh UMNO dan MCA, melalui jawatan kuasa hubungan antara kaum. Pertama, dengan penubuhan lembaga pembangunan industri desa ataupun dikenali sebagai RIDA. Apakah fungsi RIDA? Fungsi RIDA yang pertama ialah untuk memajukan ekonomi, dan yang kedua pendidikan kaum Melayu. So ada dua matlamat RIDA, iaitu yang pertama memajukan ekonomi orang Melayu dan pendidikan kaum Melayu. Seterusnya, perkara-perkara lain yang disetujui ialah yang kedua ialah Kerajaan Negeri 1951 diberikan kepada imigran yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu dengan syarat ibu dan bapanya telah menjadi rakyat tanah Melayu. Dan yang ketiga, pilihan raya akan diadakan pada masa yang sesuai di peringkat bandaran, negeri dan persekutuan. Sekarang kita cuba tengok daripada gambar ini, apakah yang pelajar boleh fahamkan. So ada seorang tokoh yang ingin mencadangkan agar keadaan UMNO dibuka kepada orang bukan Melayu, manakala ada seorang lagi tokoh menyatakan kami tidak setuju. So apakah yang pelajar boleh gambarkan daripada gambar ini? So di sini kita boleh rangkumkan, antara usaha-usaha kesepakatan murni yang kedua ialah Dato' On telah mencadangkan supaya membuka keahlian UMNO kepada bukan Melayu. Ini terjadi pada 1951. Akan tetapi cadangan yang dikemukakan Dato' On ditentang hebat oleh orang Melayu kerana orang Melayu tidak boleh berkompromi dan akan mengubah, orang Melayu tak nak mengubah struktur UMNO, dan kesannya Dato' On telah meninggalkan UMNO dan meletak jawatan sebagai Yang di-Pertua UMNO. Seterusnya, apakah tindakan Dato' On setelah keluar daripada UMNO? Ini contoh soalan. Apakah tindakan Dato' On untuk meneruskan kerjasama kaum melalui Pakatan Murni setelah cadangan beliau untuk membuka keadaan UMNO kepada kaum lain ditolak oleh UMNO? Baik, pertama ialah Dato' On telah menubuhkan Parti Kebangsaan Malaya ataupun dikenali sebagai IMP yang menggunakan konsep kerjasama kaum dalam sebuah parti. Yang ketiga, keahliannya terbuka kepada semua kaum. Akan tetapi, idea daripada saranan Dato' On gagal mendapat sambutan orang Cina dan India dan kaum-kaum yang lain. Ini kerana konsep satu bangsa dan perpaduan terlalu asing bagi mereka. Kerana apa gagal IMP? Kerana perpaduan terlalu asing. Dan satu lagi, apakah matlamat IMP? Dato' On nak semua kaum bekerjasama ke arah mencapai kemerdekaan tanah Melayu. Seterusnya, yang ketiga adalah mengadakan persidangan kebangsaan, di mana persidangan kebangsaan ini telah diadakan pada Februari 1953 oleh Sir Malcolm McDonald di King's House, Kuala Lumpur. Antara tujuan persidangan tersebut ialah yang pertama, mencapai kerjasama politik, dan yang kedua mengurangkan perasaan perkauman di kalangan penduduk tanah Melayu. Dan persidangan ini telah dipengerusikan oleh Datuk Panglima Bukit Gantang dan dipersetujui oleh beberapa menteri besar. Seterusnya, yang terakhir sekali ialah Konvensyen Kebangsaan yang dianjurkan oleh UMNO dan MCA yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Dan hasil daripada konvensyen ini telah mengasaskan kepada pembentukan parti
Parti Perikatan. Ya. Baik. Seterusnya, hasil daripada pembentukan Parti Perikatan telah menyertai pilihan raya Bandarang Negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Pilihan raya ini diadakan pada 3 peringkat, iaitu Bandarang Negeri dan Persekutuan, dan kerjasama UMNO dan MCA telah dibentuk. Di mana British ingin mengadakan pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur pada Februari 1952. Hasilnya, hasil daripada pilihan raya Majlis Bandaran Kuala Lumpur, gabungan UMNO dan MCA telah memenangi 9 daripada 12 kerusi yang dipertandingkan. Manakala semasa pilihan raya negeri 1954, perikatan iaitu antara kerjasama UMNO dan MCA telah memenangi 226 daripada 268 kerusi yang dipertandingkan. Kemenangan Parti Perikatan ini melambangkan pemufakatan antara kaum dari pelbagai kaum. Melambangkan pemufakatan kaum dari pelbagai kaum diterima oleh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Di mana Parti Perikatan diasaskan oleh UMNO dan MCA dan kemudiannya disertai oleh MIC pada 1955. Itulah yang dimaksudkan dengan konsep Parti Perikatan. Seterusnya, British telah mencadangkan membentuk Jawatankuasa Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan. Jawatankuasa ini mencadangkan 52 kerusi dipilih melalui pilihan raya dan 48 ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Maka untuk itu, hasil gabungan Parti Perikatan telah menyertai pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan tersebut. Maka kita tengok di sini, ini contoh-contoh parti yang bertanding. Contohnya Parti Perikatan, Parti Negara, PAS, LNP, Melayan Parti, Parti Buruh, PPP dan Bebas. Dan semasa pilihan raya ini, Parti Perikatan telah menang dengan majoriti yang besar, iaitu menang 51 kerusi daripada 52 kerusi yang dipertandingkan, manakala 1 kerusi lagi dimenangi oleh PAS. Baik, sekarang kita tengok pelajar. Mengapakah Parti Perikatan memenangi pilihan raya tersebut dengan majoriti yang besar? Antara kejayaan Parti Perikatan dalam pilihan raya tersebut ialah berdasarkan manifesto. Baik, mungkin pelajar tertanya-tanya, apakah yang dimaksudkan dengan manifesto? Manifesto ni ialah janji dalam pilihan raya. Maksud manifesto adalah janji suatu individu, parti dalam pilihan raya. Baik, antara manifesto Parti Perikatan yang pertama ialah mencapai kemerdekaan dalam tempoh 4 tahun. Yang kedua, mewajibkan pendidikan. Yang ketiga, menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan. Yang keempat, menjaga hak asasi manusia. Dan yang kelima, melindungi hak raja-raja Melayu sebagai raja berpelbagaan. Baik, seterusnya, kemenangan Parti Perikatan ini membolehkan Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Menteri Tanah Melayu dan membentuk kabinet yang terdiri daripada pelbagai kaum di Tanah Melayu. Dan kemenangan ini juga membolehkan Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Parti Perikatan dan Ketua Menteri Tanah Melayu mengetuai rombongan ke London ataupun dikenal sebagai rundingan London untuk berunding dengan pihak British tentang kemerdekaan Tanah Melayu. Dan seterusnya rombongan rundingan kemerdekaan ke London pada Februari 1956 diketuai oleh Tunku Abdul Rahman sebagai ketua rombongan, turut disertai oleh Dr. Ismail Abdul Rahman, Dato' Abdul Razak Hussein, dan diwakili oleh 4 orang wakil sultan yang diketuai oleh Datuk Panglima Bukit Gantang, Datuk Nik Ahmad Kamil, Encik Abdul Aziz Majid dan Datuk Muhammad Said. Dan pengerusi perundingan tersebut telah diketuai oleh Lord Lennox Boyd, iaitu Setiausaha Tanah Jajahan British. Dan apakah hasil
rombongan, okey, hasil daripada rombongan rundingan kemerdekaan ke London pada Februari 1956. So British telah bersetuju, okey, untuk membentuk Suruhanjaya Bebas untuk mengkaji perlembagaan, okey, yang bakal dibentuk, yang juga dikenali sebagai Suruhanjaya Red. Dan yang kedua, British bersetuju memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Dan akhirnya Tunku Abdul Rahman telah mengisytiharkan tarikh kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 di Bandar Hilir, Melaka. Okey, baik, itu saja untuk perkongsian untuk sesi kita. Sekarang kita tengok sebentar lalu apakah ni segmen kita yang seterusnya, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi, itu kehebat. Kita tengok soalan sekejap. Contohnya soalan menganalisis. Pada pandangan anda, mengapakah sikap toleransi dan pakatan murni penting kepada negara kita yang mempunyai pelbagai kaum? Okey, baik. Ini contoh jawapannya. Ini kita buat dalam dua bentuk, iaitu fakta dan huraian. Contoh faktanya, okey, faktanya pakatan murni penting dalam masyarakat yang berbilang kaum ialah dapat mengukuhkan kerjasama pelbagai kaum. Hal ini dapat memudahkan pelaksanaan program pembangunan negara. Selain daripada itu, pakatan murni penting, okey, dalam konsep masyarakat berbilang kaum ialah dapat mewujudkan pemuafakatan masyarakat, okey, agar menghasilkan sikap bertolak ansur antara kaum. Seterusnya, konsep kerjasama ini penting bagi mengelakkan konflik dan perbalahan, agar mengelakkan okey, daripada menyentuh perkara-perkara yang sensitif, contohnya agama, okey. Yang keempat, mengelakkan sikap perkauman yang melampau, okey, dengan isu-isu yang sensitif dibincangkan secara tertutup melalui rundingan. Seterusnya, konsep pakatan murni ini penting bagi memastikan semua kaum saling bekerjasama untuk memajukan sebuah negara. Dan yang keenam, agihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan lebih adil. Ini bagi mengelakkan pembolotan kekayaan negara. Ini contoh sikap kepentingan, sikap toleransi. Dan ini contoh soalan kita yang berikutnya. Pada pandangan anda, bagaimanakah semangat pakatan murni dapat dimantapkan dalam masyarakat pada hari ini? So macam mana? Okay, melalui contohnya melalui penganjuran, program dan kempen, pendedahan tentang sejarah pembinaan negara bangsa Malaysia. Okay, kita menggunakan undang-undang yang lebih tegas, pendekatan berbincang, berunding untuk menyelesaikan satu masalah, pemubukan masalah, semangat patriotisme, menghargai kepentingan toleransi, menghargai pengorbanan pemimpin terdahulu, memastikan tidak ada pihak memainkan isu-isu yang sensitif, kan? Ini contoh kita boleh buat. Nanti ini fakta, ini adalah huraiannya. Okey, baik. Yang terakhir, apakah kesan sekiranya generasi muda tidak menghargai dan mengamalkan semangat toleransi, okey, dan semangat betul ansur dan kerjasama? Okey, ini contoh. So nanti pelajar boleh rujuk. Nanti kita akan bincangkan bersama-sama. Jika ada apa-apa, pelajar boleh tanyakan pada soalan, okey, dalam grup cikgu, ya. Baik. Dan kesimpulannya kita boleh buat di sini. Kita dah tahu tentang hari ini apakah maksud pakatan murni, kan, usaha-usaha ke arah pakatan murni. Okey, pakatan murni sebelum parti perikatan ditubuhkan, kita dah membincangkan tentang pilihan raya, majlis bandaran negeri dan majlis perundangan persekutuan, dan usaha-usaha ke arah kemerdekaan, okey, Tanah Melayu, dan beberapa soalan. So cikgu doakan semua pelajar dalam keadaan sihat. All the best. So jangan lupa boleh masuk ke dalam channel cikgu, iaitu Easy Sejarah. Jangan lupa like, share dan subscribe. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.